Ya, terima kasih tuan. Teruskan perkongsian saudara-saudari. Clear soal tuan. Ya, apa dia? Waalaikumsalam. Ahmad Abdul. Waalaikumsalam. Ashraf. Waalaikumsalam. Irfan Jamaluddin. Waalaikumsalam. Norizan Osman. Waalaikumsalam. Azizan Jaafar. Waalaikumsalam. Mazlina Toto. Waalaikumsalam. Masih minum air tuan. Bismillah. Ya, Fulan Khalimi Muhammad, Nur Hidayah, Zulkifli Abdullah, Muhammad Zaki Paklong, Heru Amerzo, Muhammad Nur Maidin, Muhammad Yusuf, Ismail Hashim, Cik Wiba, Kak Hamidah Abdul Hamid, Raja Bunaim, Waalaikumsalam, Sutiyah, Waalaikumsalam, Mahdah Saleh, Waalaikumsalam, Tok Man Wiji, Waalaikumsalam. Mohon saudara-saudari untuk berkongsi video live pada malam ini. Tajuk kita baru cadang dah kelupuk. Banyak sangat pantang larang lah. Kalau kena dekat bosku tu, pantang larang dia banyak. Kalau dekat Tun Mahathir ke, Muhyiddin Yassin ke, Azmin Ali ke, tak ada pantang larang. Kat kita ni semua ada pantang larang. Itu baru cadang. Dah nama mesyuarat. Dan mesyuarah ni mestilah ada cadangan-cadangan. Takkan cadangan satu cadangan je mesti sokong Muhyiddin Yassin. Baik jangan buat mesyuarat, terus buat keputusan. Betul tak? Cadangan-cadangan tu tak penting. Kan yang pentingnya keputusan mesyuarat tu. Tapi hari ini keputusan mesyuarat dianggap tak penting. Yang pentingnya cadangan tu, maka adalah pihak-pihak tertentu minta bosku dibuang daripada UMNO hanya kerana mencadangkan perkara di luar kotak dalam mesyuarat yang dibuat oleh MKT semalam. Jadi benda ni bagi saya pelik dan luar biasa. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian tuan-tuan. Itu kita punya mukadimah, teruskan perkongsian. Nordin Johan Yub, terbaik cadangan tu lah, cadangan bukan cadangan kita nak bersama dengan DAP. Cadangan apa kata kita berkesama dengan Anwar, itu cadangan. Dah mesyuarat, mestilah ada cadangan-cadangan yang macam tu. Takkan semua cadangan wajib sokong Muhyiddin. Jadi kalau wajib sokong Muhyiddin, baik jangan buat mesyuarat, semua kena sokong Kem Muhyiddin. Habis cerita. Itu cerita senang saja. Tapi biasalah keputusan mesyuarat tak dibesar-besarkan oleh pihak yang tak suka ni. Cadangan dalam mesyuarat diperbesarkan oleh pihak-pihak yang tak suka kepada bosku ni. Maka pota-pota pun memuat naik bahawa bosku sokong kepada Anwar Ibrahim, dan ada seorang penganalisa tu, dia kata kena buang bosku macam mana UMNO buang Lokman. Dulu dah buang Lokman dah. Betul. Kakak hari ni nak buang bosku pula. Dulu buang Lokman pun sebab ramai yang nak jadi menteri. Ramai yang nak jadi timbalan menteri. Kan? Jadi Lokman ni dianggap sebagai penghalang, penghadang kepada cita-cita mereka nak pegang jawatan. Maka sebulat suara buang Lokman. Tak apalah. Lokman masih lagi menyokong kepada perjuangan UMNO Muafakat Nasional. Dia stay macam dulu juga. Sedangkan masa susah dulu, masa mula-mula kita kalah dulu, yang bangkit berlawan ni, kita nampak antara yang terkuat melawan rejim Pakatan Harapan ni Lokman Adam. Tapi kerana Lokman Adam ni tak bersetuju lah dengan agenda-agenda orang nak jadi menteri, orang timbalan menteri, maka dia pun dibuang daripada UMNO. Dibuang tanpa dihadapkan ke lembaga disiplin. Yang satu lagi pasal Lokman Adam tu, dia buat laporan kepada lembaga disiplin UMNO berkenaan tindakan Datuk Seri Syamuddin ni yang dikatakan petualang utama yang menyebabkan ramai MPs UMNO lompat parti masuk bersatu. Tapi sayangnya bukan Syamuddin yang dihadapkan ke lembaga disiplin, Lokman yang dibuang daripada parti, manakala pengerusi lembaga disiplin UMNO iaitu Tan Sri Effendi Ali, mantan AG negara kita, letak jawatan. Orang lain yang nak siasat, orang lain kena buang. Pengerusi penasihat disiplin UMNO, pengerusi lembaga disiplin pun kena letak jawatan, rasa malu dengan tindakan yang dibuat oleh Kem Muhyiddin ni. Ni cerita dia tuan-tuan. Laju skip cakap tak apa tuan-tuan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ismi Rakyat dari Baling, Kedah, Darul Aman. Saya ahli UMNO. Saya sertai UMNO untuk meneruskan perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Dan saya tahu saya tidak akan ada peluang politik dalam UMNO, sebab UMNO ni dia lain sikit. Kalau orang kata saya sertai UMNO kerana nak jawatan, nak kesenangan, orang tu bohong kepada tuan dan puan. Saya bukan baru hari ni dia buat live. Masa BN menang pun saya duk lawan lah pakatan. Masa BN tumbang pun saya duk lawan juga pakatan ni. 9 kali juga kena tahan dengan PDRM. Rumah saya kena serbu 2 kali juga dengan PDRM atas laporan-laporan yang dibuat oleh menteri-menteri Pakatan Harapan ketika itu. Itu cerita dia. Bila kita jadi kerajaan pun kita menyokong kepada Muhyiddin permulaannya. Tetapi bila Muhyiddin ini tidak menepati janji dan ada pengkhianatan dari kalangan pemimpin kita sendiri kerana mereka dah jadi menteri, dah timbalan menteri, maka jadilah macam ni. UMNO ditindas, dibuli oleh Bersatu terang-terangan. Kan tuan-tuan tak nampak? Semua orang nampak. Keputusan bijak yang dibuat oleh UMNO menyebabkan UMNO dipijak oleh Muhyiddin dan Bersatu. Semua orang nampak. Asal janji sementara Pilihan Raya ke-15. Bila dah jadi, bukannya keputusannya bijak, tapi dipijak oleh Muhyiddin. Muhyiddin kelang kabut, takut kehilangan sokongan daripada UMNO, maka diusulkan darurat negara. Alhamdulillah Majlis Raja-Raja Melayu menolak cadangan Perdana Menteri. Itulah pertama kali dalam sejarah kita. Usul Perdana Menteri ditolak oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Kenapa? Kerana tak perlu darurat negara kita. Orang ini, Muhyiddin ini tidak bertanggungjawab. Tak apalah. Tak apa. Di UMNO pun buat mesyuarat nak buat keputusan. Bila nak buat keputusan ni mestilah ada cadangan-cadangan selain dari cadangan menyokong Muhyiddin. Bila bosku ni dia buat cadangan pertama, kekal menyokong Perikatan Nasional. Cadangan kedua, menyokong Anwar tanpa DAP. Betul. Tapi hari ni keputusannya memang kita kekal menyokong Perikatan Nasional. Tapi kenapa cadangan bosku diperbesar-besarkan? Kononnya bosku ni pengkhianat. Kononnya bosku ni nak bersama dengan Anwar. Pelik. Dulu Muhyiddin bersama dengan Anwar, mimpin tak kata apa pun. Azmin bersama dengan Anwar tak jadi masalah pun. Malah mereka bersama DAP tak jadi masalah pun. Oh, kalau tang mereka tidak ada pantang larang. Kalau kepada kita mesti ada pantang larang. Sebab apa? Wallahualam, saya pun tak tahulah. Itu cerita tuan-tuan. Jadi cerita dia tuan-tuan. Yalah. Yang duk kritik saya tak risau. Pun kritik lah. Saya dah kata dah peluang saya dalam UMNO memang sangat sukar. Saya tahu lama dah. Sebab apa? Sikap saya ni. Saya suka bercakap benda yang betul. Yang betul, saya kata betul. Yang salah, saya kata salah. Dan saya selalu sebelah rakyat. Kalau bil elektrik melambung pun, saya akan sebelah rakyat. Apa pun, saya akan sebelah rakyat. Ketika mereka nak darurat pun, saya tetap sebelah rakyat. Saya kata jangan. Sebab nanti yang susahnya rakyat. Betul tak? Okey tuan-tuan. Iyalah, itu cadangan. Cadangan sokong Anwar tanpa DAP. Dulu Bersatu sokong Anwar bersama DAP, tak ada masalah pun, tak ada pantang larang pun. Rosak negara kita hari ni. Bukannya salah bosku. Rosak negara kita ni sebabkan Bersatu gila kuasa. Nak bersama dengan DAP menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Hari ini cuma baru cadang. Baru cadang dalam mesyuarat. Oh, kecoh satu Malaysia. Bosku sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Takkan nak bagi cadangan pun tak boleh. Takkan dalam mesyuarat tu semua MKT ni, semua ahli-ahli parlimen ni kena bagi cadangan. Kita kena sokong Muhyiddin saja. Selain Muhyiddin kita tak boleh sokong. Betul tak? Mestilah ada cadangan-cadangan. Contohnya kita kena tukarlah Perdana Menteri. Kita pilih UMNO pula jadi Perdana Menteri. Oh, nanti takut Bersatu tak sokong. Jadi macam tu kan. Tapi kalau kita wajib sokong, tak apa sokong. Sokong tak jadi masalah. Yang terbaik saya ingat mimpin kita ni, MKT kita, bagilah kursi-kursi yang lompat parti tu kepada Bersatu tuan. Habis cerita. Kalau duk bergaduh pun nanti akar rombi bangkit lawan, nanti keputusan akhir nanti
kena bagi kepada Bersatu. Baik kita bagi siap-siap kepada Bersatu lah. Ambil lah kursi larut kat Hamzah, kursi jeli kepada Tok Pa. Bagi tak apa. Kan, bagilah demi penyatuan, kita bagilah. Sebab kalau tak puas hati, lawan-lawan kesudahan mesyuarat, kita kena serah lah. Kita lawan buat apa? Dalam perang ni, kalau kita yakin boleh menang, kita boleh mulakan perang. Tapi kalau kita yakin kita kalah, jangan mulakan perang. Jadi buang masa sahaja. Okey tuan-tuan, yalah, apa dia orang nak kritik kat bosku, dia orang kritik lah. Kurang-kurang kita respect jugalah kepada bosku. Sebab dia berani bersuara, dia berani mencadangkan perkara yang betul. Sebab masa Muhyiddin bully kepada UMNO, ramai yang tak puas hati. Mimpin kita pun ramai juga tak puas hati. Muhyiddin bully UMNO. Tapi bila ada cadangan yang di luar dari kotak Muhyiddin, semua ada, ramai, bukan semualah duk salahkan bosku. Itu tak betul, ini tak betul. Saya kadang-kadang fikir, apa ni lekeh sangat macam ni, betul tak? Okey tuan, biasalah tuan. Kan? Kita teruskan perjuangan kita, tak ada masalah. Kita teruskan perjuangan kita macam biasa sajalah. Kan? Tuan-tuan pun kena faham lah. Itu saya pesan petang tadi. Anak-anak muda ni, sebelum nak masuk UMNO ni, kena fikir dulu masuk untuk dapatkan jawatan ataupun masuk nak berjuang. Kalau masuk nak dapatkan jawatan tu, kena tepuk dada dulu. Aku ni bangsawan ke? Kan? Yang kedua, ada tak pak-pak saudara aku ni pemimpin besar lah UMNO? Kalau ada, insyaAllah boleh lah, mudah dapat jawatan. Tapi kalau anak penerai getah macam kita ni, kan, kena faham-faham lah. Kalau masuk UMNO, kita kena berjuang. Sebab orang bawah ni kena ikhlas. Kan? Orang bawah kena ikhlas. Orang atas tak apa. Mereka ikhlas tak ikhlas tak jadi masalah sebab strategi politik. Strategi politik. Tapi yang bawah ni kena ikhlas tuan-tuan. Itu cerita dia. Kena faham dia punya konsep dalam UMNO ni. Kalau kita faham tak jadi masalah. Saya dah faham lama dah. Saya dah faham lama dah benda ni. Kan? Penyakit ni saya dah tahu lama dah. Kan? Bisa teruskan kenapa? Sebab saya sayangkan penyatuan Melayu tu. Sayang penyatuan Melayu tu. Kalau saya sertai parti lain, kan, walaupun tak boleh nak menggugat kepada UMNO, tetapi saya akan menyebabkan undi-undi orang Melayu berpecah. Jadi saya tak gamak lah nak buat macam Muhyiddin, tak gamak lah nak buat macam Perangai Azmin dan yang lain-lain. Kerana tak puas hati, kerana hilang jawatan, mengamuk, berkawan dengan Anwar, berkawan dengan DAP, jatuhkan kerajaan yang baik. Ini fakta, ini realiti. Kan? Ini bukan pembohongan, ini realiti. Betul tak? Okey tuan-tuan. Apa Azhar Ramli? Ambil kau Al-Jubri sama Barwa dia lo buat men tak dapat jadi PM. Lokman Adam orang yang baik. Lokman Adam orang yang baik. Lokman Adam pemikiran jauh. Dia nampak dah krisis yang akan berlaku kalau bersama dengan puak-puak Bersatu ni. Tapi sayangnya kerana ada pemimpin kita nak jadi menteri, nak jadi timbalan menteri, kan? Dia buang Lokman Adam. Sebab sebenarnya Lokman Adam tu aset yang besar kepada perjuangan orang Melayu lah UMNO. Tapi alhamdulillah lah, walau orang buang dia pun dia masih steady, dia masih bangkit lawan lagi, kan? Dia masih berjuang walaupun dia tahu, kan? Dia tahu UMNO dah buang dia, UMNO dah tutup peluang dia, tapi dia tetap berjuang. Kenapa? Sebab dia pun sayangkan perjuangan orang Melayu demi agama, bangsa dan tanah air. Itu cerita yang sebenar tuan-tuan. Kan? Di Lokman Adam ni orang yang bagus, yang patut kita sokong. Sebab dia berani bersuara mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Kalau nak harap menteri-menteri kita ini, timbalan-timbalan menteri kita ini minta maaf lah. Minta maaf lah. Masa susah semua masuk dalam gua, masuk dalam terowong. Masa senang semua keluar jadi hero. Kan? Keluar jadi hero. Masa susah dulu, ingat ada Anwar Musa. Kita sanggup, UMNO sanggup bersama dengan DAP. Anwar Ibrahim lah yang terbaik ketika itu. KJ kata apa? Anwar the best. Kalau Anwar di Prime Minister, inilah Prime Minister multiracial yang terbaik. KJ kata dulu. Tidak? Masa Anwar Musa kata tak apa. Masa KJ kata tak apa. Bosku cadang, bosku ni jahat. Mana adil begini? Tak betul lah. Yang betul, kita kata betul lah. Yang salah, kita kata salah lah. Betul tak? Kan? Kenapa hari ni ramai orang sokong Lokman Adam? Sebab rakyat tahu dia betul. Ingat rakyat tak tahu ke perangai pimpin UMNO ni buang Lokman.
Ingat rakyat orang Melayu tak sakit hati ke? Orang Melayu cukup sakit hati dengan pimpinan UMNO sebenarnya. Cakap betul lah. Sebab dia orang tak patut buang Lokman. Kan? Buang Lokman sebab apa? Kerana mereka nak jadi menteri, nak jadi timbalan menteri, alasan nak selamatkan Melayu. Biasalah. Ini biasa. Betul tuan-tuan? Sebab tu orang Melayu, rakyat kekal menyokong Lokman. Walaupun berbagai-bagai cara mereka nak menjatuhkan Lokman, tapi Lokman tetap popular, tetap dekat di hati orang Melayu. Dan saya ni antara yang banyaklah mempertahankan Lokman Adam, tetap disokong oleh orang Melayu. Kenapa? Orang Melayu cerdik ah. Ingat orang Melayu tak tahu politik. Ingat orang Melayu tak kenal yang mana halal, yang mana haram. Ingat orang Melayu tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Depa nak bohong kita berapa lama? Betul tak? Dan hari ni dia orang duk cari jalan pula ni. Pengalisa Kem Muhyiddin ni. Nak buang bosku. Buang tak apa buang. Buang apa habis. Asal bukan Kem Muhyiddin, buang. Tak apa, tak jadi masalah. Betul tak? Okey tuan-tuan. Saya tak mengamuk tuan-tuan. Mana saya mengamuk? Saya cakap benda yang realiti. Yang harus kita tahu. Orang ini orang Melayu. Tengok Lokman Adam, contoh tu yang besar tu. Masa kita hilang kuasa, siapa yang berani kan bangkit berjuang, buat demo sini lawan dengan Pakatan DAP, mempertahankan agama bangsa tanah air? Siapa dia masa tu? Isyamuddin On kah? KJ kah? Kan? Ni lah orang dia tu lawan ni. Kan? Mengamuk sini sampai didakwa di mahkamah, berulang alik ke mahkamah. Kenapa? Nak pertahankan perjuangan agama bangsa dan tanah air, tanda cintanya kepada perjuangan UMNO dan berpegang janji UMNO kepada akar umbi UMNO dan orang-orang Melayu ketika itu. Sama juga bosku. Kalau fenomena bosku tak bangkit selepas kita kalah hari itu, adakah kita boleh bangkit bersatu? Tidak juga tuan-tuan. Tapi hari ini bila baru ada kuasa sikit, adalah menteri-menteri ni dah lupa diri lah. Timbalan-timbalan menteri ni dah lupa diri lah. Lupa diri. Ada yang keluar salahkan rakyat. Rakyat lah salah sebab sokong Pakatan Harapan. Rakyat pula yang salah. Kan? Kenapa dia tak kata Pakatan Harapan yang salah menghasut rakyat? Itu fakta yang betul. Tapi salah rakyat juga. Tak apa tuan-tuan. Bila orang duduk di kerusi besar ni, dia mabuk tuan-tuan. Biar dia mabuk tuan-tuan. Tuan yakinlah, kebohongan itu walau berlari sepikilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Dan kesombongan mereka itu tanda dekatnya mereka dengan kejatuhan. Yakinlah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala doa ada tuan-tuan. Kan? Allah Taala ada tuan-tuan. Macam orang buang Lokman tu. Kan? Orang buang Lokman dari UMNO tu. Itu perbuatan yang paling keji yang dibuat oleh pemimpin UMNO sebenarnya tuan-tuan. Kenapa? Kerana nak jadi menteri, nak jadi timbalan menteri. Orang macam Anwar Musa, tuan tengok nilailah sendiri tuan-tuan. Sebelum pegang jawatan, cakapnya demi akar umbi. Bila pegang jawatan, kan? Lupa diri tuan-tuan. Sampai orang-orang yang bersama dengan dia kata saya, "You siapa Ismi?" Kan? Bandingkan kejayaan you dengan kejayaan saya. Nak bandingkan jawatan. Saya beritahu balik. Saya masuk UMNO, saya tahu dah. Saya tidak ada peluang langsung dengan UMNO. UMNO takkan bagi peluang sikit pun. Sebab saya bukan anak bangsawan. Saya tak pandai menjilat. Saya tak pandai bohong. Bapa saya penerus kita. Bukan pemimpin besar UMNO. Jadi saya tak tahu dah. Kan? Saya masuk UMNO kerana apa? Kerana perjuangan. Saya tahu UMNO platform terbesar kepada orang-orang Melayu. Itu cerita dia. Kan? Kita nak menyatukan orang Melayu dengan harapan besar Muafakat Nasional itu didaftarkan sebagai sebuah gabungan entiti parti yang besar, dan kita boleh menang dah raya yang ke-15 nanti. Okey tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Tak apa tuan-tuan. Lepas ni kalau Muhyiddin nak bully ke, nak pijak UMNO, tuan-tuan buat tertahu je lah. Duk lawan buat apa? Lawan buat apa? Tak? Esok kalau Muhyiddin nak kerusi UMNO, bagi je lah. Pasal kita lawan di bawah pun. Mimpin kita, dia buat, dia tak apalah, serahlah. Tak apa. Dan kalau Muhyiddin nak apa, bagi je. Kita semua kena sokong kepada Muhyiddin. Kalau kita sokong Muhyiddin, mana penyatuan orang kata. Kalau kita tentang Muhyiddin, makna kita nak pecah belahkan orang Melayu, maka orang akan tuduh kita batu api. Bila kita bagi cadangan-cadangan, apa kata kita try dengan Anwar, tolak dia api. Orang kata kita ni pengkhianat. Kita ni nak pecah belahkan orang Melayu. Kita ni batu api. Macam-macam orang kata kepada kita. Kan? Padahal salah mereka tak nampak. Kan?
Kita bagi cadangan, semua orang nampak salah. Tapi tak mengapa, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ada, tuan-tuan. Jangan bimbanglah, tuan-tuan. Okey, tuan. Yang nak kritik lah, saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang nak kritik, tidak ada masalah. Kurang-kurang saya tidak jadi orang yang berpura-pura. Saya jadi diri saya sendiri. Bila saya jadi diri saya sendiri, kan, apa pandangan orang kepada saya kena terima. Ada yang akan puji saya, ada yang akan kritik saya, ada yang akan sayang saya, ada yang akan benci saya. Saya jadi diri saya. Buat apa? Berpura-pura. Sekejap kata, kena sokong darurat. Lepas tu, gas. Buat apa semua itu? Saya bukan jenis orang macam tu, tuan-tuan. Kalau kita nak berjawatan, tak perlu kita jilat, tuan-tuan. Kan, kita kena tahu kedudukan kita bagaimana. Kan, kita kena tahu penyakit UMNO ni macam mana. Kita kena ingat, tu anak-anak muda kena ingat. Kalau orang ajak you masuk UMNO, you fikir dulu. Kalau you masuk kerana perjuangan, you masuk. Tapi kalau you masuk kerana nak bercita-cita untuk jawatan, you tanya diri dulu. Bapa aku ni bangsawan ke? Ada tak pak menakan aku ni pemimpin besar lah UMNO? Kalau adalah peluang untuk diangkat lah UMNO. Kalau tak ada tu, nasib-nasib lah kalau boleh diangkat. Sebab dari segi jawatan dan kedudukan memang tidak ada keadilan dalam UMNO. Hanya anak bangsawan yang kaya-kaya ada peluang. Khianat kepada UMNO pun tak apa, boleh lantik Bendahari Barisan Nasional. Tak jadi masalah, tuan-tuan. Yang penting bangsawan, yang kedua kaya-raya, Kem Muhyiddin. Itu cerita, tuan-tuan. Cakap benda betul, tuan-tuan. Ni realiti. Orang Melayu dah nampak lama dah penyakit ni. Cuma ketika bosku jadi Perdana Menteri, dia buat perubahan. Dia demokrasikan UMNO, dia bagi peluang kepada semua untuk boleh bertanding. Sebelum tu, tuan-tuan, tak ada peluang lah. Kalau you lagi popular, lagi orang buang cepat you. Macam Lokman tu. Sebab apa? Sebab dia popular. Akar Rombi suka dia, orang Melayu suka dia, rakyat suka dia. Dia antara yang paling popular dalam UMNO. Presiden pun tak boleh fight populariti dengan Lokman. Sebab tu dia buang Lokman. Sebab Lokman ni bahaya. Kalau naik pemilihan, dia tawarkan diri naik presiden, menang tak? Menang lah. Jadi sebelum dia menang, baik buang dia dulu. Jadi orang buang dia, orang buat dia macam sampah, orang buat dia macam tak berguna. Sedangkan masa susah dulu, orang inilah yang bangkit ke tepi jalan, orang inilah yang berjuang, orang inilah yang keluar masuk balai, tidur balai, orang inilah yang keluar masuk mahkamah kerana mempertahankan perjuangan agama bangsa tanah. Tapi adilkah bagi dia? Tidak adil bagi dia, tuan-tuan. Sebab apa? Memang saya kata tidak adil. Tidak? Okey, tuan-tuan. Okey, ada persoalan, tuan? Muhammad Amin masa PH berkuasa dulu, Tuan Muhammad Amin pergi mana? Masa PH berkuasa dulu, siapa yang bangkit lawan PH ni? Siapa yang keluar masuk balai masa tu? Bukan muka-muka macam saya ni kah? Bukan muka-muka macam Lokman tu kah? Kan? Dia duduk serbu rumah siapa dia? Bukan muka-muka macam saya kah? Irah-irah macam saya kah? Masa pakatan DAP berkuasa, kita lawan, tuan-tuan. Kita lawan siang malam tak berhenti, tuan-tuan. Kan, kita ambil risiko yang besar, tuan-tuan. Yang report kita bukan kecil-kecil anak, tuan-tuan. Menteri-menteri, timbalan menteri Pakatan Harapan ketika itu. Kenapa kita lawan? Kerana agama bangsa tanah air. Hari ni kenapa kita bangkit lawan Muhyiddin? Sebab dia tidak adil, dia zalim, dia nak menindas kepada perjuangan terbesar orang Melayu, iaitu Parti UMNO. Kenapa kita pertahankan bosku? Ingat kita pertahan bosku bayar duit kepada kita kah? Kan? Wallahi ya, sekupang tak ambil duit bosku lah. Tak ambil lah. Kan? Tak biasa muntak sekupang lah. Kita bertahan bosku, kenapa? Kita bertahan atas nama keadilan. Dia dianiaya. Bila dia aniaya, kita kena pertahankan dia. Itu perjuangan. Sebab kita tahu dia dianiaya. Sebab negara di bawah pentadbiran beliau lebih baik daripada pentadbiran Mahathir atau pentadbiran Muhyiddin hari ini. Ini cerita dia. Orang boleh tuduh macam-macam kepada dia. Penyangak, pencuri, perompak. Tapi sebenarnya kita boleh nilai sendiri siapa penyangak, siapa pencuri, siapa perompak. Itu cerita. Masa bosku hilang kuasa di pilihan raya ke-14, adakah bosku kelang kabut nak mengusulkan darurat negara kita? Tak ada, kan? Betul tak? Adakah bosku kelang kabut, kan, nak beli wakil-wakil rakyat untuk kekal berkuasa? Tak ada, kan? Very gentleman. Kenapa? Dia lebih sayangkan rakyatnya daripada kedudukan jawatan yang dia sandang ketika itu, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Ini realiti, tuan-tuan. Ada soalan, tuan?
Ya, yang nak kutuk-kutuk lah. Itu semua macai-macai bersatu. Macai-macai Azmin Ali. Ini macai-macai. Ini diupah. Itu cerita dia. Kan? Kalau orang UMNO akan umbi sejati, dia tak kutuk punya lah. Dia tak. Kan? Kita cakap benda yang realiti, yang jelas. Kan? Benda yang betul. Dia tak. Kita ni ejen-ejen perubahan. Kan? Kita ni orang-orang yang tak berputus asa. Orang-orang yang tak kecewa. Orang-orang yang tak mengharapkan jawatan dan habuan dalam perjuangan. Kan? Ingat kita makan dedak ke? Mana ada main dedak-dedak tuan-tuan. Kalau nak makan dedak, baik masuk DAP alang-alang. Duduk dengan DAP. DAP pula kita lagi baik tuan-tuan. Betul tak? Kalau nak makan dedak, duduk dengan DAP terus. Kan? Alang-alang. Kan? Buat apa baling batu sembunyi tangan? Ini banyak juga yang jenis baling batu sembunyi tangan. Banyak. Bosku tak baling batu sembunyi tangan. Dia cakap straight. Cadangan kalau Muhyiddin teruk sangat, kita cuba dengan Anwar, janji tak ada DAP. Cadangan. Oh, adalah banyak orang kritik itu tak betul. Ini tak betul. Oh, dia seorang je betul. Dia aja betul. Ni cerita tuan lah. Ada persoalan tuan? Apa Alia Ahmad Ishak Gam? Apa? Ingat standard kita Ishak Gam ke? 4 tahun dah kita buat live. Kan? Kalau Ishak Gam cakap melelong lah. Kan? Orang lain tak boleh kata lah Ishak Gam. Kita tak main lah gam-gam ni. Kan? Umur saya dah 41 tahun. Bukan baru 5 tahun. 41 tahun. Kan? Kita tahu jugalah. Hak mana betul, hak mana salah. Kita pun ada akal fikiran jugalah. Kita pun sekolah juga. Bukan tak sekolah langsung. Betul tak? Kita pengalaman hidup kita panjang juga. Tambah-tambah kita orang bawah. Pengalaman hidup kita lebih hebat sebenarnya. Sebab kita melalui. Betul tak? Okey tuan-tuan. Amilus. Ada apa soalan tuan? Saya ingat cukup kau tuan-tuan no? Kan? Tuan-tuan teruskanlah pertahankan bosku tu. Kan? Kesian kat dia lah. Dia ni betul-betul nasib dia lah, orang nak anaya kat dia, orang tindas kat dia, orang nak fitnah kat dia, orang buat dia macam-macam pun dia tetap juga ingat rakyat tuan-tuan. Dan bayangkan kan, dia boleh minta sambung moratorium. Dia faham kesusahan rakyat di akar umbi. Lepas tu dia minta pula bagilah bantuan khas dekat rakyat Sabah yang sedang menghadapi pandemik COVID-19. Nampak dia ingat lagi. Tapi nak buat macam mana? Yang pegang menteri itu bersatu, tak ada hati perut. Yang pegang menteri ekonomi itu bersatu, tak ada hati perut. Yang pegang menteri perdagangan itu bersatu, tak ada hati perut. Yang pegang menteri kewangan itu bersatu, tak ada hati perut. Tuan-tuan nak tahu dah, ekonomi negara kita, kewangan negara kita ni semua dikuasai oleh bersatu. Sebab tu rakyat kena tahu supaya rakyat tak fikir, oh UMNO ni tak mau tolong rakyat. Nak tolong bagaimana? Kan? Presiden UMNO pun nak minta sambung moratorium, kena tulis kat FB, minta kat FB. Bosku pun kena minta kat FB. Nak minta kat Muhyiddin tak boleh. Pasal apa? Nak jumpa Muhyiddin macam mana? Kita bukan menteri. Kita nak masuk masyarakat kabinet macam mana? Nak harap pimpinan UMNO yang pegang jawatan menteri semuanya tikam turut. Nak minta tolong Anwar Musa, dia tikam turut tuan-tuan. Tidak. Nak minta tolong Isyamuddin tikam turut tuan-tuan. Habis kenalah Presiden UMNO kan, penasihat pengurusi Barisan Nasional minta dengan FB dengan harapan Muhyiddin ada belah kesian kepada rakyat jelata. Tapi tuan-tuan faham sendirilah kan, kalau tahap level sampai usul nak darurat negara kita tu faham lah, penting diri sendiri daripada rakyat jelata. Terima kasih tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan perjuangan tuan-tuan. Kalau Luqman buat live tu, tuan share banyak-banyak sikit tuan-tuan. Pasal dia di pihak yang betul, dia orang yang dianiaya. Orang yang dibuang dari UMNO kerana segelintir pihak nak jadi menteri, nak jadi timbalan menteri. Sekian, terima kasih tuan-tuan.